Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguh-sungguh takwa. Dan ingatlah bahawa di antara ciri orang bertakwa ialah orang yang percaya akan perkara gaib yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara gaib yang akan kita tempuh, yang akan kita sampai ialah padang mahsyar. Padang mahsyar, satu tempat yang sangat menyiksakan, satu tempat yang sangat mengerikan, satu tempat yang sangat menakutkan, yang sudah pasti kita akan sampai padanya selepas bumi seluruhnya dihancurkan oleh Allah dengan tiupan sangkakala yang kedua. Yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala, Wahidul Qahhar. Kemudian tuan-tuan sekalian, musalli ala Sayyidina Muhammad, Allah menggulung alam ini dengan 3 kali gulung yang Nabi SAW sifatkan seperti menggulung kertas. Dibuka, digulung lagi, dibuka, digulung lagi dengan 3 kali lipatan dan gulungan. Kemudian tuan-tuan, musalli ala Sayyidina Muhammad, Allah panggil dengan satu pekikan. Kita yang tinggal hanya tulang sulbi akan berimpun di satu tempat, satu padang yang baru yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang putih sejauh mata memandang, seluas-luasnya tempat, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala lagi untuk accommodate, untuk mengisi manusia, jin dan seluruhnya yang ada, bukan hanya penduduk di dunia, di alam, bahkan penduduk-penduduk langit juga akan berada berhimpun di satu tempat yang namanya mahsyar. Turun hujan, turun air daripada arasy Allah Subhanahu wa taala, tenggelam, banjir selama 40 hari yang dalamnya 12 hasta. Kita yang tinggal tulang sulbi tumbuh bangun, tumbuh daging, tumbuh isi, tumbuh tulang, tumbuh dan akhirnya kita sampai duduk dalam keadaan jasad tanpa roh. Ditiupkan sangkakala yang ketiga, roh-roh kita diletakkan di dalam trompet malaikat Israfil yang berterbangan dalam 2 bentuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bentuk bercahaya-cahaya, itulah roh orang mukmin, dan satu yang hitam, legam dan gelap, itulah roh-roh orang kafir. Masuk balik ke hidung-hidung melalui lubang hidung manusia, menirap ke dalam tubuhnya tuan-tuan, dan akhirnya jasad tersebut akan bangun dalam keadaan kita sekarang. Inilah menakutkan, kata ulama, yang menakutkan nanti kita bangkit di padang mahsyar yang dalam keadaan tidak ada makan dan tidak ada minum, dalam keadaan tuan-tuan sekalian yang lapar, yang Masya Allah hingga membakar perut rasanya, yang keadaan dahaga sehingga hendak terputus leher dan ketur kerongkongnya disebabkan dahaganya. Subhanallah, kalau ditoreh luka, dicubit sakit, demikianlah keadaan kita di padang mahsyar. Waktu itu tuan-tuan, bila kita bangun, subhanallah, kata Nabi SAW, kamu akan berdiri di satu tempat dalam keadaan tidak dibuat apa-apa, dalam keadaan tidak buat apa-apa selama 70 tahun. 70 tahun kita berdiri sahaja tuan-tuan, diabaikan. Demikian Masya Allah Rabbi. Dalam keadaan, kata Ibnu Abbas, dalam keadaan kata Ibnu Kathir, matahari diletakkan di atas kepala kita yang panasnya seolah-olah menggelegar otak-otak kita disebabkan panasnya matahari. Seksanya ketika berada di padang mahsyar, sesaknya ketika berada di padang mahsyar. Kalau tuan-tuan boleh meletakkan kaki, tapak kaki itu rapat ke tanah, itu merupakan satu nikmat apabila berada di padang mahsyar. Tidak ada tuan-tuan jalan petunjuk waktu dia ada di padang mahsyar, ke mana arah, apa yang akan berlaku selepas ini, melainkan kita terpinga-pinga dalam keadaan 70 tahun dibiarkan sahaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu, kata Nabi SAW, kamu akan menangis merayu kepada Allah dalam keadaan musalli ala Muhammad, menangis hingga habis air mata kamu dan diganti dengan air mata darah. Suasana satu ketika yang tuan-tuan sendiri akan menyaksikan nanti apabila tuan-tuan berada di padang mahsyar. Teruk dan azabnya ketika itu. Allah panggil neraka bangun, bangun neraka, neraka pun bangun. Subhanallah, waktu kita melihat neraka pada ketika itulah seperti mana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Satu ayat yang tuan-tuan ulang pada setiap pagi Jumaat. Alangkah ngeri kamu tengok orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Kita
yang mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat membawa dosa-dosa ke padang mahsyar. Siapa orang berdosa itu? Orang yang dulu melakukan kejahatan dan kemaksiatan waktu di dunia dahulu dan tidak sempat bertaubat kepada Allah dan membawa dosa-dosa depan Allah. Orang ini kata Allah dalam Al-Quran, mereka tunduk kepala mereka di depan Tuhan mereka, tunduk malu, tunduk menyesal, tak berani angkat kepala. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, hari ini telah kami nampak ya Allah, kami nampak dah api neraka yang menjulang-julang di depan kami. Kami dah nampak dah dosa-dosa yang kami lakukan dulu. Kami dah dengar wasami'na, kami dah dengar dosa-dosa. Kami dah mendengar, kami dah dengar dah bunyi api neraka yang begitu menakutkan. Farja'na na'mal salihan, hantar kami balik ke dunia ya Allah. Inna muqinun, kami nak melakukan amal soleh kerana hari ini telah kami yakin. Hari itu baru nak yakin di depan Allah apabila tuan-tuan melihat api neraka menjulang. Sedangkan Allah sebut, tuan-tuan, masalli ala sayyidina innamal jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Inilah neraka, kata Allah subhanahu. Inilah neraka jahannam yang dulu kamu telah dipesan supaya jangan masuk dengan dia. Kamu telah dipesan dulu waktu hidup dunia. Inilah neraka jahannam yang dipesan dulu, tuan-tuan. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, rasakanlah kebakarannya hari ini atas kekufuran, atas kemaksiatan yang telah kamu lakukan dulu. Tuan-tuan, demikianlah azab kita berada di padang mahsyar. Subhanallah, menakutkan dan mengerikan, yang sangat menyeksakan. Ada orang tenggelam peluh sampai ke dagu-dagu mereka, ada orang peluh sampai ke hidung-hidung mereka, duduk dalam keadaan tenggelam. Ada yang akan bangun berjalan dengan muka-muka mereka. Bagaimanakah keadaan? Wallahu alam. Tapi dahsyat dan hebat dan seksanya ketika kita berada di padang mahsyar. Diceritakan di riwayat bagaimana kita mencari para nabi, mencari Nabi Adam, mencari Nabi Nuh, mencari Nabi Musa, sehingga kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pergi cari para nabi itu bukan untuk masuk syurga. Pergi cari para nabi bukan minta untuk masuk syurga. Kita pergi cari para nabi itu minta supaya Allah tolong timbang amal kita. Baru nak minta supaya kita dihisab. Sedangkan hasil daripada hisab kita tak tahu sama ada neraka ataupun syurga. Pergi cari para nabi sekadar untuk kita minta dihisab. Sebab 70 tahun kata riwayat kita akan duduk saja di padang mahsyar dalam keadaan seksa yang teramat sangat. Sebab itu tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, Nabi telah memberikan jalan kepada kita. Nabi telah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi orang-orang yang mendapat perlindungan arasy Allah ketika berada di padang mahsyar. Tuan-tuan, ambil pengajaran sungguh-sungguh dari apa yang saya nak sebutkan ini. Tolong ambil dan faham dan jadilah salah seorang daripada orang yang diselamatkan daripada azabnya mahsyar. Ada orang di padang mahsyar sedang orang duduk tenggelam dalam peluh, dalam keadaan orang duduk menggelegak otak disebabkan panas, dalam keadaan yang sangat seksa. Ada orang duduk senang, tenang, lenang, tanpa peluh, sejuk, dalam keadaan tuan-tuan sangat selesa bersembang-sembang. Di antara mereka, orang inilah orang-orang yang mendapat perlindungan arasy Allah ketika berada di padang mahsyar. Tuan-tuan, Nabi SAW sebutlah sudah ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yaumul la dhillah illa dhilluh, yang tidak ada naungan pada hari itu melainkan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kata Nabi SAW, tuan-tuan tolong pilih untuk jadi salah seorang daripada ni. Yang pertama, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang mana? Pemimpin daripada peringkat paling bawah, pemimpin di rumah, tuan-tuan, adil dengan anak-anak, peringkat masyarakat, peringkat negara dan sebagainya. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sebut seorang lelaki, kata Nabi SAW, yang menyibukkan dirinya untuk beribadat kepada Allah. Seorang lelaki yang menyibukkan seharian dia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya nak merayu tuan-tuan sungguh-sungguh. Sehari ni, daripada pagi sampai sekarang ni tuan-tuan, apa peruntukan kita kepada Allah? Seharian daripada kemarin tuan-tuan sampai tuan-tuan tidur balik kemarin ni, tuan-tuan boleh list dan senarai balik apa tuan-tuan yang waktu yang tuan-tuan benar-benar peruntukkan kepada Allah. Quran pun tak sempat baca, sembahyang sunat pun tak teringin nak buat. Tuan-tuan nak mati ke? Mati. Bila mati? Mungkin sekejap lagi. Mati dalam keadaan tuan-tuan tidak ada amal nak kita bawa di sisi Allah, sebab kita sangat berkira waktu kita dengan Allah. Baca Quran tak lagi hari ni? Kemarin dah baca Quran tak lagi? Masya Allah. Tak sempat ustaz, sibuk. Tak sempat.
sibuk nak baca Quran. Sehari ada 24 jam. 1 jam tuan-tuan sekalian ada 60 minit. 60 minit kali 24 ada 1440 minit. Tuan-tuan tak boleh nak ambil sikit 5 minit saja untuk Quran. 5 minit tuan-tuan ada 1435 minit lagi untuk buat urusan yang lain. Tapi kita sangat berkira di sisi Allah. 5 minit nak ambil untuk baca Quran pun tak boleh. Tuan-tuan, saya minta sungguh-sungguh kepada tuan-tuan, tolonglah buatlah amal sekadar yang tuan-tuan buat. Tuan-tuan mampu, jangan sampai tinggal langsung. Kita lah ni nak semayang sunat pun malas tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, tengok sekali lepas daripada semayang, tuan-tuan akan keluar tanpa buat semayang sunat. Kenapa sombong sangat di sisi Allah? Tuan-tuan rasa semayang tuan-tuan sempurna sangat sampai tak perlu untuk cover dengan semayang sunat. Tuan-tuan rasa semayang isyak semalam tuan-tuan sangat cantik, sangat perfect sampai tuan-tuan tak perlu nak kampung lagi dengan semayang sunat. Kita sangat berkira tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan kena ada dua, namanya sabar. Yang pertama, sabar kita dengan maksiat. Tuan-tuan akan berjumpa banyak ujian-ujian kemaksiatan. Tuan-tuan akan berjumpa keseronok-keseronokan dengan dunia. Seronoknya karaoke, seronoknya TV, seronoknya maksiat, seronoknya perempuan, seronoknya hiburan, seronok-seronok. Tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan kena belajar sabar dengan kemaksiatan. Yang kedua, tuan-tuan kena belajar sabar dengan ibadat. Kalau tuan-tuan tak sabar, tuan-tuan akan keluar sekejap lagi tanpa tuan-tuan buat 2 rakaat selepas daripada sembahyang Jumaat. Kalau tuan-tuan tak sabar, tuan-tuan tak akan boleh buka walau 2 ayat Quran tuan-tuan nak baca, sedangkan mati menunggu tuan-tuan sekejap saja lagi. Kalau tuan-tuan tak sabar, tuan-tuan tak akan boleh bangun untuk 2 rakaat sembahyang subuh berjemaah. Tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan setiap hari tolonglah susun jadual amal tuan-tuan supaya ada peruntukan kita untuk bertemu dengan Allah. Pagi 2 rakaat sebelum sembahyang subuh buat. Baca Quran paling tidak tuan-tuan, kalau orang tanya tuan-tuan waktu mana hang baca Quran, jangan jawab dekat dia tengok dan lah tak mana, pakai tak berjumpa lah dan tu. Apa yang kita kena buat? Kita kena allocate waktu dan masa untuk kita buat ibadat tu. Saya baca Quran insya-Allah selepas daripada saya subuh saya buka, saya akan baca 2 ayat daripada Quran, sudah memadai tuan-tuan daripada tak baca langsung. Selepas dia semayang zuhur, saya akan paksa diri saya untuk bangun juga semayang 2 rakaat sebab saya tahu semayang tadi saya tak sempurna, tidak khusyuk dan sebagainya. Selepas semayang maghrib, saya paksa diri saya untuk semayang. Selepas semayang isyak, saya akan paksa diri saya untuk semayang. Tuan-tuan nak masuk syurga, ada syarat namanya sabar. Sabar ketika kita melakukan ibadat kepada Allah. Kalau tuan-tuan tak sabar, tuan-tuan tak akan dapat benda ni, dan tuan-tuan tak akan dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dengan maksiat, dan kedua sabar dengan ibadat. Tuan-tuan, saya takut seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Imam Ghazali sebut apa tuan-tuan? Masalli ala sayyidina. Imam Ghazali sebut sesungguhnya orang yang banyak dosa itu, sesungguhnya orang yang banyak dosa kepada Allah itu susah untuk dia melakukan ibadat. Antara tanda kita banyak dosa, tenggelam dalam dosa, ialah kita sangat berat untuk melakukan ibadat, dan kita takut kita tergolong dalam orang tu. Dan ingat awal tadi saya sebut, orang yang berdosa akan pergi depan Allah dan akan menanggung azab atas dosa yang dia buat. Ada orang juga melakukan dosa di dunia, tapi dia sempat clearkan dosa dengan bertaubat. Dia pergi depan Allah tuan-tuan dalam keadaan gosong daripada dosa, sedangkan dia juga dulu orang yang berdosa. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, Rasulullah Nabi SAW sebut dalam hadis, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam mesti melakukan dosa dan kemaksiatan. Khairun khata'in at-tawwabun, sungguhnya orang yang paling baik di kalangan orang berdosa itu ialah orang yang bertaubat di sisi Allah. Yang ketiga tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga, orang yang akan dapat perlindungan arasy ini tuan-tuan ialah orang yang musalli ala sayyidina Muhammad, hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Seronok dia, masya-Allah. Kalau tuan-tuan dia tak pergi semayang di masjid, dia rasa tak puas. Kalau dia tak boleh pergi ke masjid, dia rasa tak seronok. Kalau semayang di rumah, dia rasa lapang, dia rasa macam satu macam yang tak selesa. Itu orang yang akan mendapat perlindungan arasy Allah, sebab hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Sedangkan kita, ya Allah, kalau boleh, dialah orang terakhir nak masuk di masjid, dan dia orang yang paling awal nak berambus daripada masjid itu kita. Duduk di masjid merupakan satu tempat yang sangat tak selesa dan sangat tak seronok untuk dia. Duduk di masjid merupakan tempat yang paling tak seronok, yang dia nak cepat-cepat keluar daripada dia. Sedangkan ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ingat, orang yang akan mendapat perlindungan arasy ialah orang yang seronok duduk di masjid.
Kita nampak macam kita bercanggah, tuan-tuan musalli ala Muhammad. Kita takut nanti kita akan tenggelam waktu kita duduk di padang mahsyar, sebab hati kita sangat jauh daripada masjid. Saya takut